wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih kepada sahabat saya Mr. Valen IBC Voltaire International. Begitu juga dengan Tuan Taqiyuddin. Boleh mendengar Okey, selamat malam. Saya ucapkan kepada semua yang hadir untuk program kita pada malam ni. Okey. Pada malam ni seperti mana yang telah pun kita jadualkan, kita akan mengadakan online training daripada top management pada setiap hari Rabu jam 9 malam. Okey, so program ataupun training malam ni adalah lanjutan daripada siri-siri training yang kita buat pada sebelum ni. Pada peringkat awalnya, kita buat back to basic. Okey, kemudian diikuti oleh saya sambung iaitu fast action, fast result. Minggu lepas kita dah belajar daripada Mr. Valen iaitu review, reflect dan juga refine. Okey. Jadi malam ni kita sambung pula iaitu satu lagi tajuk yang dipanggil sebagai tip asas bina duplikasi. Baik, saya teruskan saja kepada presentation saya Okey. Alright. Boleh nampak semua Okey, Cun. Okey. Thank you. Thank you, Wak. Alright, kita teruskan saja training kita pada malam ni iaitu tajuknya adalah tip asas bina duplikasi. Okey, tajuk ni sebenarnya sangat-sangat penting terutamanya tentang dengan perniagaan yang kita jalankan iaitu network marketing ataupun networking. Okay, bila kita cerita pasal networking, maksudnya kita bekerja secara kumpulan, rangkaian. Kita punya grup kita sendiri. Jadi bagaimanakah cara untuk kita nak bina asas dalam duplikasi? Okey. Bila kita cerita pasal duplikasi, saya nak refresh balik sekejap berkenaan dengan objektif utama kita sertai Voltaire International. Iaitu kita perlu fokus balik kepada matlamat asal kita. Pertamanya ialah untuk kesihatan, yang keduanya berkenaan dengan keuangan. So kita kena balancekan kesihatan dan juga keuangan. Jadi kita pergi kepada refresh balik matlamat yang jelas. Saya selalu ingatkan balik ni. Apakah dia matlamat anda join Voltaire? Apakah objektif anda join Voltaire? Nak bantu seramai orang lah, nak bagi kesihatan lah, nak bagi keuangan kukuh dan sebagainya. Jadi ini saya bagi sebelum kita start bina perniagaan tip asas duplikasi. Saya nak bagi sharing sikit. Okey, sharing bagaimana kita nak sentiasa mengingatkan diri kita. Okey, nak mengingatkan diri kita apakah matlamat yang jelas yang kita nak capai. Okey, contohnya semua orang ada ni panggil apa? Home screen home screen sama ada dekat handphone anda ataupun dekat tab anda ataupun dekat komputer PC anda dan sebagainya. Jadi cadangan yang selalu, bukan cadangan lah, yang saya buat sebelum ni. Bagaimanakah setiap apa yang saya target, saya dapat. Setiap apa yang saya usahakan untuk saya capai, alhamdulillah saya dapat. Salah satu daripada caranya ialah kita kena mengingatkan selalu diri kita. Apa sebenarnya yang kita nak capai. Ini gambar ni saya tunjukkan contoh. Okey, contohnya kita lekatkan ataupun kita letakkan gambar target ataupun matlamat yang kita nak capai. Sebagai contohnya kita nak memiliki kereta mewah ni. Tak kisahlah kereta mewah apalah. Ini contoh sajalah. Jadi kita bagi target. Bilakah kita bersedia betul-betul nak ambil kereta impian kita tu? Sebagai contohnya, ni kereta yang aku nak, ni warna dia. Okey, aku nak ambil ni Januari 2022. Contohnya. Letakkan dekat anda punya home screen anda. Jadi setiap kali kita buka saja handphone, kita akan nampak impian kita tu. Kita akan nampak matlamat kita tu. Maka dia akan membantu kita untuk fokus balik. Aku tak boleh main-main ni. Bangun pagi saja,
Kita buka saja handphone, kita tengok gambar ni. Dia akan recall kita, dia akan mengingatkan kita. Okay? Sama ada kita letak dekat tab kita dan sebagainya. Okay, gambar yang dekat tab tu pula, saya ambil contoh. Ni Oktober tahun 2023. Okay, inilah dia rumah impian yang saya nak beli. Rumah impian yang saya nak duduk. Jadi daripada situ kita dapat tahu bahawa kita akan bekerja dengan matlamat yang jelas. Jadi kita tak ada masa nak main-main ke, nak hilang fokus ke, cerita orang tak nak join ke, tak berlaku benda ni. Okay, sebab apa? Kita dah ada satu matlamat yang jelas. Jadi kita akan buat bersungguh-sungguh untuk capai matlamat kita tu. Baik. Jadi ini salah satu daripada cara bagaimana anda nak charge diri anda selalu. Nak mengingatkan diri anda selalu. Ya? Okey. Seterusnya kita pergi kepada masa. Okay. Bila kita cerita pasal bisnes ni, ia sangat-sangat berkaitan dengan masa. Masa yang kita gunakan, masa yang kita manfaatkan, masa yang kita pakai. Okay. Sama ada hari ni masa kita ni lebih banyak kita fokus kepada untuk nak capai matlamat kita, ataupun masa yang kita gunakan setiap hari ni lebih banyak kepada membazir. Okey, itu kita kena refresh balik, ya, refresh balik. Okey, dalam slide ni saya nak tunjukkan satu gambaran. Okey, contohnya Januari anda punya target ialah 100 RP. Ini target anda. Jadi anda akan bekerja sungguh-sungguh, kemudian apa yang berlaku sampai hujung bulan tak dapat target tu, hanya dapat 80 RP. Jadi seperti mana yang diceritakan oleh Mr. Balan minggu lepas, so kita kena review balik. Kenapa aku dah bekerja sungguh-sungguh ni, target aku 100 RP tapi dapat 80 RP. Yang mana anda bekerja 8 jam sehari. Okey, anda bekerja 8 jam sehari, tiap-tiap hari anda bekerja tetapi tak achieve target. Hanya dapat 80 RP sahaja. Kenapa tak dapat 100 RP? Jadi anda akan buat semula review balik, buat reflect balik dan juga buat refine balik. Maknanya kalau 8 jam kerja, aku dapat 80 RP, tak cukup ni. Aku kena tambah credit hours aku. Kena tambah credit hours. Maksudnya aku kena kerja mungkin dalam 12 jam ke, 16 jam ke untuk dapatkan 100 RP. Betul ke macam tu? Jadi pada malam ni saya bagi teknik, saya bagi tip bagaimana sebenarnya anda tetap boleh kekalkan waktu kerja anda, tetapi hari ini bekerja dengan teamwork. Inilah yang cantiknya networking ni. Bermaksud hari ini adalah anda masih lagi boleh bekerja dengan 8 jam sehari, tetapi kalau nak kerja extra, okeylah, extraordinary lah. Tetapi hari ini kita kena tahu teknik work smart. Teknik work smart ni adalah bekerja dengan teamwork. Bermaksud hari ini anda kena ada team yang sama-sama akan bekerja dengan anda untuk masing-masing mencapai matlamat masing-masing. Jadi ini contohnya. Okey, contoh dekat sini adalah anda kena tahu bagaimana nak leveragekan masa anda. Maksimum dah tu 8 jam sehari tu sebab anda ada aktiviti yang lain ke ataupun anda ada tugasan yang lain ke dan sebagainya, 8 jam sehari. Tetapi hari ini dengan teamwork ni tadi anda boleh leveragekan masa anda tu kepada tim anda. Yang mana anda masih lagi bekerja 8 jam, tetapi hari ini 8 jam yang seterusnya dilakukan oleh rakan-rakan niaga anda, business partner anda ataupun tim anda. Sebagai contohnya A, dia bekerja 8 jam, B 8 jam, C pun 8 jam, D pun 8 jam macam anda juga. Tetapi dalam business networking ni, anda cuma bekerja 8 jam. Tetapi anda dapat jalankan perniagaan ni 40 jam. Ini memang luar biasa kan? That is the power of networking. That is the power of leveraging. You kena leveragekan time you kepada business partner you. Inilah yang cantiknya dalam net commerce. Networking campur dengan e-commerce. Baik. Bila kita cerita tentang setup team, okay, kita nak banner kumpulan kita. Kita nak banner team kita. So, perkara yang pertamanya kita kena identify player. Siapakah di antara rakan-rakan kita yang di bawah rangkaian kita ni yang kita tengok ada ciri-ciri player. Ciri-ciri pemain lah. Ciri-ciri yang kita boleh develop dia untuk menjadi salah seorang leader. Leader in the making lah. Sebab kadang-kadang kesilapan yang selalu orang lakukan adalah kita drive orang yang salah. Kita bimbing orang yang tidak serius.
kita rasa stres dengan orang yang tak nak buat. Kita rasa macam tak seronoklah bisnes ni pasal ramai orang tak follow cakap anda. Okay? Jadi anda keep on buat. Jadi pada malam ni, saya akan sharekan dengan anda kriteria yang boleh anda identifikan di bawah rakan niaga anda, di bawah rangkaian anda, ciri-ciri player yang boleh anda develop. Okay, dia ada 4 lah. Dia ada 4 grade kat sini. Grade A, B, C, D. Baik, kita start dulu dengan grade A. Macam mana kita nak test sama ada dia ni grade A ke, grade B ke, grade C ke, grade D. Okay, ini panduan sahajalah. Ya. Saya memang gunakan ni dulu. Masa saya buat networking dulu, saya memang identify player. Sebab kesilapan saya dulu ialah semua orang di bawah rangkaian saya, kalau boleh ada tanggungjawab saya nak bantu semua orang. Tetapi saya banyak buang masa membantu orang yang tak serius untuk dibantu. Saya membantu ramai orang yang tak serius yang nak ubah kehidupan mereka. Maknanya saya membuang masa yang sangat banyak. Okey, jadi hari ini saya belajar macam mana nak identify player. Jadi di sini saya bagi ringkasan kepada anda, ada 4 grade. So yang pertamanya adalah grade A. Grade A ni apa saja yang anda bagi tahu kepada business partner anda, kepada ejen anda untuk buat, dia akan buat. Okey, besok malam kita ada meeting dengan Zoom meeting ni pukul 9 malam. Saya nak sebelum pukul 9 semua dah ada dekat online. So, masa tu you boleh identify siapakah yang memang sebelum pukul 9 dia dah ada dekat online tu. Itu adalah player grade A yang anda kena faham. Setiap kali aku nak buat meeting kan, aku tengok dia ni mesti dah standby. Mesti dah ready dah. Okey. So, itu adalah ciri-ciri player grade A. Orang-orang yang macam itulah sebenarnya yang anda perlu beri perhatian untuk nak develop dia. Okey, grade B. Grade B ni should be lah. Dia ni boleh jadi akan jadi grade A jugalah. Cuma grade B ni kadang-kadang dia agak slow sikit, dia agak bukan beralasan. Dia macam mana? Dia nak buat tapi ada je benda. Contohnya kita kata pukul 9 on time, dia mesti ada dekat online. Dia sampai juga tapi dia tak sampai pukul 9. Dia masuk pukul 9 3 minit, 9 5 minit kan. Kenapa sebab itulah dia. Saya dah nak ready tiba-tiba pula ada hal ni. Dia ada masalah untuk nak manage disiplin tu. Tapi kita masih lagi boleh drive dia. Kita masih lagi boleh develop dia. Tak apalah, ini kategori B dah ni kan. Ini untuk panduan kita je. Bukan kita charge dia, awak ni grade B ni. Tak, bukan macam tu ya. Okey, grade C pula macam mana? Grade C ni maybe lah satu hari nanti dia boleh jadi player. Dia ni pun okey. Cuma grade B ni dia banyak bagi alasan. Okey, saya memang nak masuk pukul 9 tapi itulah saya ada masalah ni. Every time kalau sekali dua kali kita rasa macam okey, kita maafkan dia. Tapi setiap kali bila kita buat meeting online, so dia selalu datang lambat ke, setengah jam lambat ke, lepas tu dia tak fokus ke, kan? Itu memang grade C lah. Boleh develop tak? Boleh develop lagi, tak ada masalah. Cuma orang yang macam ni, you kena banyak sikit sabar lah. Okay, stop making excuses lah. Dan grade D. Grade D ni never be. You cakap apa sekalipun, dia macam tu lah. Dah setahun dah dia buat Voltaire ni kan. Macam tu jugalah. Tapi dia masih lagi ada dengan kita. Kalau kita letak dekat Facebook, dia masih lagi komen kan. Tetapi dia macam tu je lah. Orang dah pergi jauh dah kan. Dia masih lagi macam tu juga. Boleh katakan buat tak buat lah. Senang cerita ya. Okey, itu je lah grade B. Grade A, grade B, grade C dan grade D. Jadi saya just bagi panduan bagaimana cara untuk anda nak identify player supaya anda tak buang masa membantu dan membimbing orang yang salah. Bukanlah salah apalah, maksudnya kita invest masa kita invest tenaga kita, betul tak? Untuk nak bantu dia, untuk nak bimbing dia, tetapi dia tidak serius lah. Okey. So dekat sini 4 step bina duplikasi. Bagaimanakah kita nak bina duplikasi ni? Anda kena faham. Bila kita dah identify player, okey, kita dapati bahawa dalam grup kita ni adalah 2 orang yang grade A. Yang mentor cakap tadi tu, dia memang committed, dia memang support, dia memang
fokus betul-betul, betul tak? Result tu cerita lain. Ini komitmen dia, komitmen dia dengan bisnes ni, komitmen dia dengan apa-apa saja order yang anda bagilah. Jadi bila anda dah identify, so anda kena tahu step-step untuk membina duplikasi ni. Nak bina duplikasi ni ada 4 step asas. So yang pertamanya, untuk kita nak bimbing orang-orang ni untuk menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang hebat, seorang yang berjaya, pertamanya ialah you have to teach them. Anda kena ajar dia. Sebab apa dia nak buat ni? Dia nak buat sungguh-sungguh. Nak ubah hidup dia, nak ubah keluarga dia, dia nak bantu mak bapak dia yang susah, mak bapak dia yang sakit dan sebagainya. Okay, so teach them. Perkara yang pertama yang kita kena ajar dia adalah kita kena masukkan dulu imunisasi dia. Kita kena masukkan dulu antibody dia. Pertama kita cerita tentang latar belakang syarikat. Cerita dulu bahawa inilah syarikat yang kita bernaung di bawahnya sebagai satu platform yang akan membina dan mengubah kehidupan kita. So, anda kena ajar dia, bagi tahu dia tentang latar belakang syarikat. Yang keduanya, anda kena ceritakan, ajar dia tentang produk. Teach them. Anda kena ajar dia tentang produk. Okey, kita ada 5 rangkaian produk kita. So, rangkaian produk kita, kenapa kita kena memahami semua? Ceritalah. Dalam produk kita ni adanya Metaciflavon 5-7. Kenapa 5-7? Kenapa bukan 2-3? Anda kena bagi dia. The more you give, the more you get. Okay? So, kita cerita pula setiap produk ni kegunaannya apa, setiap produk kegunaannya apa. Dan kena bagi tahu dia, kenapa you yang kena amalkan produk ni. Kita bukan nak suruh dia share dengan orang lain tentang produk, tetapi kita nak dia tu sendiri yang mengamalkan produk kita. Okay? Lepas tu kita ajar dia pula tentang commission plan. Bagaimanakah dengan plan yang ada dalam Bolten ni, anda boleh menjana pendapatan yang sangat luar biasa. Okay? Sebab hari ni makin lama makin ramai orang yang dah berjaya dalam Bolten ni. Kalau dulu kita buka top 20, mula-mula dulu saya ingat ni top 10 je. Lepas tu dia jadi top 20. Sekarang ni dah jadi top 30 tau. Jadi pastikan kita punya diri kita dan kumpulan kita pastikan ada nama dalam top 30 selepas ni. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, tapi start mesti ada. Ini mesti menjadi salah satu daripada target untuk anda. Okey, 3 bulan lagi aku kena pastikan nama aku masuk dalam top 30. Jadi hari ini nak banner, nak masukkan nama anda dalam top 30 ni, okey, jadi anda kena membina rangkaian. Perkara yang step nombor 1-nya ialah teach them, ajar mereka. Okey, ajar dia referral commission ni dapat macam mana, cara nak register ni macam mana, cara nak top up ni macam mana, cara nak transfer ni macam mana, cara nak key in ni macam mana. You have to teach them. Sebab mereka ni lah yang akan menjadi duplikasi kepada anda. Okey? So, senang cerita macam ni lah. They do what you do, they say what you say. Okey? Anda kena ingat ayat ni ya. Okey? They do what you do, they say what you say. Lepas tu, step nombor 2, selepas anda ajar dia, anda kena buat apa? Anda kena tolong dia. Help them. Pada peringkat permulaan memanglah dia nak bercerita pun tak pandai, tak reti lagi, takut, gagap, panik, nervous. Kan? Anda pun macam tu juga kan peringkat awal kan? Sebenarnya semua orang macam tu. Kan? Benda baru kan? Jadi anda sebagai seorang pemimpin, leader, tak semestinya anda dah ada pendapatan yang besar baru dikira leader. Tak. Anda dah ada seorang, 2 orang business partner pun, anda dah kira sebagai leader dah pun. Upline kan, leader lah. Jadi anda kena help them, kena bantu dia cara macam mana nak present, nak buat table talk, nak closing. Kalau ada soalan-soalan yang prospek tanya, macam mana nak jawab kan. So you have to help them. Maknanya kita punya training ni memang training secara live. It's a field training, bukannya teori on paper. Okay. Step yang ketiganya adalah lead them. Sentiasa berada di depan. Okay, sentiasa berada di depan. Lead them ni maksudnya you kena lead. Lead ni bila duduk depan ni, bila kita berlari, kita duduk depan, bermaknanya rakan-rakan yang belakang kita ni akan nampak kita. Kita lari macam mana, kita lari selaju mana, kita lari ke mana. So kita kena lead. That's why kita panggil inilah dia leadership. Anda kena lead. Kalau berlari sama-sama menuju ke garis yang penamat, so anda sebagai seorang leader, anda mesti berada di depan. Supaya orang-orang anda yang di belakang tu
boleh mengejar anda. Tetapi kalau anda sebagai seorang leader, tapi anda duduk belakang sekali, itu bukan leader. Itu namanya marshal. Anda biarkan rakan-rakan anda tadi tu berlari ke depan. Kau lari dah cepat-cepat. Lari seberapa laju. Okay, aku akan berada di belakang. Kau jangan risau. Apa-apa pun kau kena ingat, aku ada kat belakang. Kalau anda kat belakang, anda adalah marshal. Bermakna sekarang ni ialah apa-apa yang berlaku kat depan pun anda tak tahu. Okey? Orang yang dekat depan tadi tu pun anda biarkan dia berlari tanpa ada seseorang yang akan lead. Sama ada dia lari laju ke, ada lubang ke, ada bonggol ke, ada jalan mati ke, dia orang ni lari saja. Anda pula sebagai seorang marshal duduk belakang sekali, tunggu orang pengsan, tunggu orang jatuh, tunggu orang cedera, anda ambil masuk ambulan. So itu salah tu. So leadership mesti duduk depan. Leader mesti duduk depan. That's why you have to lead them. Dan step yang keempatnya adalah penting ni, grow them. Grow ni maksudnya daripada nobody to somebody. Okay, daripada zero to hero. Grow them. Ini semua adalah datangnya daripada 4 step bagaimana anda nak duplicate. Duplicate ni dia ada sistem dia. Bukan main belasah je boleh duplicate ni. Kau buat je. Bukan macam tu. Alright? So dia duplikasi dia lebih kepada clone anda. Okey, contohnya nama anda siapa tadi? Ada tadi. Wak lah tadi. Ada saya nampak dia Wak kan. Okey, Wak lah. Okey, Wak ni dia kena cipta Wak 2, Wak 3, Wak 4, Wak 5. Oh, banyak Wak. Kan? Awak kat mana kan? Dia kena cipta banyak Wak. Kalau bawah Wak ni tadi, okey, Wak Azlan di bawah dia ada 200 orang. Dia kena ada 200 Wak dalam tu. Oh, betul. Okey. So Seterusnya kita cerita pasal leadership by example. Anda mesti duduk depan sekali, mesti bersedia untuk mengambil cabaran sebagai seorang leader. Memang tak pandai. Tetapi lama-lama anda akan belajar, makin lama anda akan steady menjadi seorang leader. Okey, ini penting ni. Sebab apa? Dia begini ya. Okey, bila anda duduk depan ni, anda tunjukkan contoh supaya orang boleh ikut. Okey? Contohnya orang bawa anda tak tahu nak tanya soalan tak tahu nak jawab soalan ni. So dia akan merujuk kepada anda, betul tak? Jadi the best person to refer is you. Okay, the best person to refer is you because you are their leader. Jadi sekarang ni saya nak tanya sikit lah Kak, apa dia tu? Ni ada orang tanya saya tentang VR4 ni. VR4 ni kan sebenarnya nak makan sebelum makan ke selepas makan? Pula. Oh, ya ke? Bila-bila pun boleh? Lepas makan boleh? Sebelum makan pun boleh? Anda pun jawab tak pasti tau. Diorang pun tengok, betul ke ni leader aku jawab ni? Ataupun anda cakap apa tau? Yang tu sekejap saya refer dengan leader saya dulu You tak payah cakap saya refer dengan leader kan? You diam-diam je. Okey, soalan tu sangat bagus. Saya tengah sibuk sekarang. Tunggu sekejap ni saya reply. Masa tu you pergi tanya leader you. Nak makan ni macam mana? Itu contoh kan. Tapi semua orang dah tahulah. Saya ambil contoh yang senang. Kak Tun pun ada juga. Terima kasihlah ya. Kak Lin pun ada. Ramailah saya tak sempat nak tengok. Baik, kita sambung kat sini. Okey. Sekarang ni kita masuk kepada prinsip duplikasi. Pada malam ni, saya nak kongsikan anda bagaimana kita nak banner duplikasi ni. Banner asas duplikasi ni. Ini asas bukan yang advance lah. Yang advance dia punya duplikasi dia lain sikit lah. Yang ni kita bagi kelas basic. Okey, kita bagi kelas basic. Okey, prinsip duplikasi. Duplikasi ni dia ada prinsip dia. Prinsip duplikasi ni ada 3 T. Okey, ada 3 T. Saya nak share dengan anda benda yang sangat-sangat mudah supaya anda semua boleh buat duplikasi ni dengan cepat dan segera dan mudah. Okey. 3 T untuk prinsip duplikasi. Pertamanya adalah tiru meniru. Okey. So contohnya kat sini. Bagaimana anda nak buat duplikasi ni? Perkara yang nombor satunya, anda mesti menjadi seorang peniru yang baik. Anda mesti jadi seorang peniru yang hebat. Masa di sekolah, kita tak dibenarkan meniru. Betul tak? Nanti cikgu rotan kita, cikgu denda kita. Itu di sekolah. Di sini, bisnes. Bisnes di kat sini, bisnes dalam networking ni, anda memang digalakkan untuk meniru. Contoh tadi saya nampak Kak Tun tadi ada kat dalam ni kan. Okey, contohnya kita akan
anda di bawah Kak Tun. Contohnya, anda di bawah Kak Tun. Okey, apa yang anda perlu buat hari ni ialah anda cuma tiru saja Kak Tun tu. Tiru apa? Tiru segala-galanya. Sebab you nak duplicate. You nak jadi macam Kak Tun kan? Kak Tun tu kan ikon anda, inspirasi anda. Dan memang juga dia adalah merupakan salah seorang daripada contoh leader yang hebat di dalam Voltaire ni. Okey, jadi sekarang ni anda kebetulan berada di bawah rangkaian ni. Contoh contoh. Okey. Contoh, yang lain-lain tak apalah, ni saya bagi contoh sajalah. Okey, tiru Kak Tun tu. Pertama anda kena tiru cara dia berfikir. Oh, dia berfikir, dia tak ada fikir masalah lah. Dia fikir solution dia sekarang ni. Lepas tu yang kedua saya tengok Kak Tun ni, dia tak nak buang masa tu. Dia kerja cepat. So tiru dia macam mana dia kerja cepat. Lepas tu tiru pula macam mana cara dia bercakap. Tiru juga cara macam mana dia explain. Tiru juga macam mana dia buat closing. Tiru. Maka anda akan dapat aura tu. Anda tak boleh jadi Kak Tun. Kak Tun ada satu je. Tetapi anda dapat aura Kak Tun tu. Contohlah saya tak tahu lah, ramai lagi leader-leader dalam ni kan. Ada berapa orang entah, saya pun tak tahu malam ni. Okey. Tapi itu saya kata, perkara yang paling mudah untuk anda nak berjaya dalam networking ni ialah tiru meniru. Bila anda tiru dia cara bekerja, anda akan dapat apa yang dia dapat. Okey, anda akan dapat apa yang dia dapat. Okey, dia dah dapat pendapatan satu hari 4 angka. So anda tiru cara dia bekerja tu, anda automatically akan dapat 4 angka sehari. Seperti mana dia dapat setiap hari. Jadi, apa yang anda perlu buat hari ini ialah anda akan bagi tahu kepada rakan niaga anda, tim anda untuk meniru cara anda pula. Sebab anda tiru Kak Tun. Lepas tu orang akan tiru anda. Dia contoh dia begitulah. Saya bagi contoh lah. Bukannya Kak Tun seorang lah. Ini contoh saja. Kita ada ramai lah dalam ni kan. Kita ada ramai lah. Top 30 sekarang ni. Top 30 tu dah ramai. Anda boleh tiru lah mana-mana sesiapa sajalah. Di bawah grup anda, siapakah sebenarnya idola yang anda nak tiru, yang anda perlu jadikan sebagai idola anda, ikon. Oh, ini baguslah, tak suka buang masa lah sebagainya. Baik. Jadi dekat sini, perkara nombor satunya, T nombor satunya ialah tiru meniru. Anda tiru upline anda tiru leader anda yang positif lah. Dan downline anda ataupun business partner anda akan tiru anda. Masalah kita sekarang ni adalah kita punya business partner ataupun ejen-ejen kita tak nampak cara kita bekerja. Dia lebih nampak kita bagi arahan. Besok aku nak banyak ni tau. Besok kau buat ni tau. Lepas tu aku nak tengok kau ada ni. Hujung bulan ni aku nak tengok kau dapat target ni. Dia bagi arahan tau. Leadership is not position. Leadership is action. Bila anda buat-buat macam tu, dia pun terpinga-pinga tau. Apply aku, leader aku suruh aku target bulan ni kena dapat 100 RP. Tapi aku tak nampak cara macam mana nak buat ni. Bos nak tanya sikit bos, macam mana cara nak buat ni? Takkan itu pun aku nak ajar, kau kena buat lah, kau kena buat. Sebenarnya you tak bagi dia blueprint, you tak bagi dia teknik, you tak bagi dia formula, you tak bagi dia cara kerja yang macam mana kan? Sebab orang tak nampak cara kerja anda. Jadi kalau orang nampak, anda update lah. Mungkin setengah-setengah orang tu dia update dekat Facebook supaya orang nampak. Itu bagus tu sebenarnya kan. Kita ni kan show business. Orang nampak pagi anda berada di sini, tengah hari anda berada di sini, petang anda berada di sini, malam anda berada di sini. Ataupun kalau anda tak nak upload dekat Facebook, anda boleh share dalam grup anda. Pagi ni saya akan berada di sini. Tengah hari nanti saya akan berada di sini. Petang kan pula, alhamdulillah 2 orang lagi hari ni join jadi ejen. Malam kan, you update lagi. Malam ni alhamdulillah seorang lagi join jadi ejen, gitu kan. Lepas tu yang ini pula testimoni yang bagus. Jadi bila anda sentiasa charge macam tu, orang akan nampak sebenarnya attitude anda. Ini yang dipanggil sebagai tiru meniru. Tapi kalau anda sebagai seorang leader, anda senyap, dia tak nampak pun gerak kerja anda. Jadi bagaimana grup anda nak grow? Okay. T yang pertama adalah tiru saja. Tiru meniru. Okay. T yang nombor 2-nya adalah tolong. Anda kena tolong menolong. Jadi hari ini, anda berada di atas, anda kena turun ke bawah, bantu tolong. Tolong ni pula jangan tolong sebarangan. Okey, tolong ni maksud saya adalah sekiranya kita beritahu dia, ni nak minta saya tolong ke? Nak minta tuan tolong saya lah. Kenapa? Malam ni ada satu orang nak tanya pasal plan ni. Saya plan ni tak berapa cekap sangat lagi. Tiba-tiba dia tanya macam mana nak dapatkan 10 RP bulan ni. Alamak, saya tak reti nak explain ni.
Okay, fine. Anda boleh tolong dia. Okay, saya akan bantu awak untuk terangkan kepada dia macam mana dia boleh dapat 10 RP ni. Okay, tetapi dengan satu syarat, bila saya terangkan, awak kena tengok betul-betul macam mana cara saya terangkan kepada dia dan macam mana dia faham. Okay, so anda tolong tak? Anda tolong dia. Tetapi kita kena ingat, kita nak lahirkan leader. Bukan kita nak lahirkan ejen yang ramai bawah kita. Kita nak yang quality. Kita nak keluarkan orang-orang yang quality ni. Di bawah rangkaian kita, kita keluarkan. Keluarkan apa? Keluarkan potensi dia tu. Jadi kali kedua, dia minta tolong lagi. Nak tolong lagi sekali lah. Yang ni pula dia tanya, macam mana nak dapatkan 50 RP bulan ni juga. Oh, awak tak boleh explain ke? Itulah saya tak berani lagi lah nak explain. Nampak tak? Maknanya dia tak buat homework tau. Maksudnya kita tolong lagi benda yang sama kepada orang yang sama dengan perkara yang sama lah. Maksudnya dekat situ ketika kita terang, dia tak seriously, sepatutnya apa salahnya dia rakam video tu, balik rumah dia tengok balik video tu, oh ini cara leader aku terangkan. Macam mana nak dapatkan 10 RP. Macam ni. Lepas tu you buatlah homework. Dalam training saya selalu beritahu kan, 80% kejayaan tu datang daripada homework. So you punya level of understanding ni sangat penting. Okay, so T nombor 2-nya adalah tolong menolong. Dan T nombor 3-nya adalah tegur. Tegur menegur. Ini yang selalunya susah sangat orang nak buat. Nak tegur ni susah ni. Kalau aku tegurkan mengajuk. Kalau aku tegurkan berhenti. Kalau aku tegurkan dah tak nak buat. Kalau aku tegurkan mulalah macam-macam nak cakap. Lepas tu beritahu kat sana sini tadi leader saya bengang lah. Dia sound saya direct je. Sepatutnya dia kena tegur dengan bijaksana. Aduh, nak tegur dengan bijaksana macam mana lagi kan? Kalau salah tetap salah. Sebenarnya kita patut bersyukur sebab ada orang yang berani tegur kita. Kalau kita buat salah, ada orang berani tegur kita, kita cakap terima kasih. Terima kasihlah akak tegur saya. Saya sangat hargai akak. Kalau saya buat salah lagi akak tegur saya. Kalau akak tak tegur saya, nanti saya buat benda yang salah, nanti semua business partner saya, ejen-ejen saya pun akan buat benda yang sama. Nampak tak? Sebab benda ni rangkaian tu. It's a networking business. So you kena sharp, you kena tegur. Tegur ni kadang-kadang tegur sebagai seorang ayah kepada anak. Tegur sebagai seorang ibu kepada anak. Tegur sebagai seorang abang kepada anak. Tegur sebagai seorang leader. Dia dah bersetuju jadikan kita ni leader dia. Jadi leader ni pula kena berani menegur. You jangan risau. Kalau kita tegur dia kata, saya maju lah, saya tak nak buat lah. Kita tak rugi apa? Kita tetap tak rugi apa? Dia yang rugi. Sebab apa? Dia tak boleh ditegur. Okey, tegur ni penting. Sebab kalau orang bawah kita buat salah, buat silap, lepas tu kena report, kita yang bermasalah. Ini bawah grup siapa ni? Ini bawah grup A lah. Oh, macam mana ni network dia ni? Dia tak tegur ke? Macam contohnya, kita dah bagi tahu kan? Okey, saya ambil contoh lah. Jangan meniaga kat Shopee dengan Lazada. Tiba-tiba buat juga. Kena terminate. Betul tak? Bila kena terminate bengang, sound tak? Beritahu kat leader dia. Leader dia pula call office pula bagi tahu. Tak salah tetap salah. Persoalan sekarang ni ialah anda kena monitor orang-orang di bawah anda tegas. Apa yang syarikat tegas tu maksudnya anda kena bertegas juga. Minta maaf cakap awal-awal tak boleh promote dekat Shopee, tak boleh promote dekat Lazada. Yang keduanya, video-video testimoni yang anda dapat tu tak boleh upload dekat Facebook ataupun mana-mana social media. Ini arahan daripada pihak syarikat. Tapi sekiranya ada bawah kita ni yang degil ataupun yang tak sampai ke bawah lah info tu. Dia upload dekat Facebook ke, dia upload dekat Instagram ke ataupun kat mana-mana social media. Kita dapat tu, lepas tu kita nampak, Kak, ini downline akak ni. Dia upload testimoni dia dekat Facebook. Oh ya ke? So kita kena berani ambil tanggungjawab tu. Minta maaf lah, ni Cik Din ke? Ya saya. Saya ni upline you ni. Kenapa Kak? Ni saya nak buat teguran sikit. Boleh tak removekan you punya video tu segera? Sebab kita dah tak benarkan tetap apa-apa video testimoni di dalam Facebook ataupun mana-mana social media. Tolong remove sekarang. Terima kasih. Nampak tak? Bila you tegas macam tu, orang pun, okey, minta maaf Kak. Benda tu akan berlaku sebab keikhlasan you menegur, bukan you marah dia. You tegur. Tegur ni untuk kebaikan semua. Betul tak? Kebaikan semua. Ini contohlah ya. Okey. Jadi, prinsip T yang ketiga ni adalah tegur menegur. Anda kena berani menegur. Dan waktu yang sama juga sebagai seorang leader,
anda pun berani bersedia untuk, bukan berani, anda juga bersedia untuk ditegur. Walaupun anda dah memang orang leader yang hebat ke, leader yang dihormati ke, kita ni kan manusia kan. Kalau salah tu kena tegur kan. Bila ada orang menegur kita, minta maaf ya, okey saya mungkin terlepas pandang, minta maaf ya, saya tak perasan pula. Kita ni normal kan, manusia ni kan selalu buat salah. Okey, bukanlah kita ni dah hebat dia tak boleh ditegur, tak. Kita sebenarnya berterima kasih bila ada orang berani tegur kita. Kena ada attitude tu. Kena ada attitude tu. Okey, so kita buat rumusan balik. Ini anda kena faham betul-betul ni, kena apply. Pasal prinsip duplikasi ni sangat-sangat mudah. Duplicate ni, pertama, tiru. Anda tiru upline anda dan downline anda akan tiru anda. Tiru meniru saja. Tiru. Okey, so yang keduanya, tolong menolong. Wujudkan budaya tolong menolong di dalam anda punya komuniti anda ni. Kumpulan anda ni. Jangan ada yang selfish, pentingkan diri sendiri. Kena ada budaya tolong menolong. Tak kisahlah. Kalau dalam Volten ni pun sama juga. Tak kisah dia ni grup mana ke, tim mana ke, rangkaian siapa ke, tolong saja. Tidak ada masalah. Okey, jangan ada niat yang tak baik. Anda kena faham tu. Ini berkaitan dengan rezeki. Kita dekat sini, kita kongsi rezeki sama-sama. Jadi kita tolong orang, lama-lama Tuhan akan tolong kita pula. Okey, kita tolong orang tu, bantu orang tu walaupun dia ni bukan pun downline kita. Bukan pun daripada tim kita. Tapi dia kebetulan pula dia dekat situ, dia minta kita tolong. Kita tolong, closing pula basic on the spot. Betul tak? Alamak, aku closing member ni basic tu. Orang tu bayar on the spot tu. Hai, kalaulah dia ni downline aku kan bagus ni. Budak ni rajin ni. Betul tak? Kita pun rasa macam tak ikhlas lah nak tolong dia. Sebenarnya tolonglah. Rezeki dia, kita tolong dia, orang tu berjaya dapat closing basic, alhamdulillah. Tapi bila you ikhlas, you tengok, lepas tu pula ada satu orang lagi nak jumpa dengan anda. So anda pun buat table talk. Lepas anda buat table talk, tiba-tiba orang tu join premium. Wish, nampak tak? Rezeki kita ni macam tu. You tolong orang lain, tak kisahlah grup mana ke, niat kita hari ni nak tolong orang. Okay, kita dah ada produk yang sangat-sangat bagus. Jadi hari ni kita share produk kita ni dengan sesiapa sahaja. Okay. Dan yang ketiganya ialah, yang ketiganya ialah tegur menegur. Anda kena berani tegur dan anda bersedia untuk ditegur. Berani untuk menegur, bersedia untuk ditegur. Kalau kita dapat wujudkan prinsip ni, insya-Allah duplikasi anda memang sangat-sangat powerful. Okay. Seterusnya, okay, kita ada sikit lagi masa. Seterusnya, buat target. Bila kita dah buat duplikasi ni, first kali anda kena buat target. Target kepada siapa mentor? Target personal ke? Target kumpulan? Target personal. Target personal. Sebab dalam personal anda nanti akan terhimpunnya anda punya keseluruhan punya jumlah. So bila anda buat target, jangan buat kumpulan. Bila anda buat kumpulan punya target, bermakna komitmen anda mungkin hanya 10% daripada usaha anda. Sebab anda kira total target kumpulan. Betul tak? Contohnya, okey, anda nak 100 RP. Contohnya anda nak 100 RP. 100 RP anda tu, anda dah kira-kira melalui kumpulan jaringan anda ni tadi tu, anda akan dapat total 100 RP. Bermakna komitmen anda tu cuma 10% ataupun 20%. Tak. Bila buat target, anda buat target, your personal target. Bulan ni aku nak 100 RP. Contoh bulan ni aku dapat 100 RP. Nak dapatkan 100 RP ni, berapa banyak aku perlu ada closing? Berapa ramai aku kena tolong orang? Berapa ramai aku boleh kena buat submission? So you dah buat you punya blueprint you. Okay, you punya strategi untuk personal tu. Tetapi bila you target bulan ni you nak 100, tiba-tiba you dapat 200 RP. The question is, mana datang lagi 100 tu? 100 tu datang daripada tim anda, duplikasi anda, teamwork yang anda buat. Anda dapat lagi extra 100 RP. Bermakna anda akan dapat 200 RP. Ini contohlah. Itu saya kata, jangan buat target untuk grup semua sekali. Di bawah grup aku ni, aku letak target 100 RP. Jadi, okey, jom buat kerja. So, you dah set ada 100 RP. Sebenarnya, komitmen you kepada business you hanya 10%. So, you mesti lead by example. Baru orang nampak you buat personal khas untuk you buat you punya 100. Sebab kita belum sampai satu stage, kita dah boleh tahap autopilot. Belum lagi. Kita sangat baru lagi. Rugi kalau anda berehat cepat sangat. Okay? Sebab kita punya bisnes baru 2 tahun. Jadi 2 tahun ni kita dah sampai pada level yang kita dah nak berehat dah. Belum.
Okey. So, jadi bila anda buat target, pertamanya anda buat target untuk 1 bulan. Untuk bulan Februari ni berapa target yang aku nak? Berapa pendapatan aku, berapa RP aku? Lepas tu anda buat target untuk 3 bulan. 3 bulan nanti, okey, berapa RP yang terkumpul? Okey, 3 bulan nanti berapa RP yang terkumpul, apa yang aku nak redeem? Tu dia. Nampak tak? Dia memang sangat clear. Sebab apa? Bila you buat macam ni, semua jaringan you akan follow exactly. Kalau you lari 200 km per hour, okay? Semua jaringan you, team you akan lari 200 km per hour. Tapi kalau you hari ni, you arahkan orang, you lari 20 km je kelajuan dia. Jadi, semua orang akan jadi slow lah. Dan buat target untuk 6 bulan sekali. 6 bulan. 1 bulan tak achieve, okay, you fight. Bulan 3 tu make sure you achieve apa yang you target. Lepas tu, dah achieve, okay, buat target untuk 6 bulan lagi. Untuk 6 bulan pula. Lagi 6 bulan ni macam mana aku nak shoot. Okay. So, di sini saya nak kongsikan anda, bila kita cerita pasal teamwork, cerita pasal duplikasi, bekerja dalam pasukan. Kena buat sama-sama. That's why you kena apa saya sebut tadi, 4 step tadi tu. Pertama, you kena help them. Yang pertamanya, you kena teach them. Yang keduanya, you kena help them. Yang ketiganya, you kena lead them. Dan yang keempatnya, you kena grow them. Nampak tak? Barulah kita akan rasa sama-sama senang, sama-sama susah. Pada peringkat permulaan ni, untuk sama-sama banner foundation ni, memanglah dia akan jadi satu perkara yang agak tough. Tetapi hari ni, kekuatan yang you dapat, pengalaman yang you dapat, akhirnya you mempunyai rangkaian yang besar. Dan semua pasukan you tentu bercerita benda yang sama. Dengan skrip-skrip pun sama. Cara alunan suara pun sama. Cara senyum pun sama. Cara jalan pun sama. Masya Allah. Itu memang duplikasi power lah. Ya, okay. Saya nak cerita sikit pengalaman saya. Sementara. Masa saya buat networking dulu, okay, saya duplicate team saya exactly macam mana saya buat. Kalau saya buat tabletop, saya buat 2 garisan. Saya buat garisan, lepas tu saya titik 2. Saya buat garisan, lepas tu saya titik. Tak. Semuanya business partner saya akan buat benda yang sama. Dia letak garisan, lepas tu dia titik 2 tu pun dia tiru. Nampak tak? Jadi saya senyum, lepas tu saya ketuk meja. Lepas tu semua business partner saya pun, dia pun sampai tahap tu, sampai kepada skrip tu, dia akan senyum dan dia ketuk meja juga. Tak, dia ketuk meja macam tu kan. Macam mana bang? Boleh kita mulakan sekarang? Tak, dia ketuk meja. Jadi semua pasukan saya buat benda yang sama. Jadi bila orang tengok, ini grup Amri ni, nampak tak? Orang dah boleh tahu dah. Sebab apa? Saya betul-betul programkan tim saya untuk buat macam mana saya buat. Dia orang tak nampak orang lain lah. Dia nampak anda saja. Macam tu juga masa saya dulu. Orang tak nampak leader-leader lain. Tak nampak grup-grup yang lain. Dia orang nampak saya je. Sebab saya duduk depan sekali. Jadi saya copycat kan. Saya copycatkan semua cara tu supaya dia orang tiru cara saya. Jadi di sini sama juga. Tapi make sure cara anda mesti ada result. That's why anda kena produce result. Kalau tidak orang tak ikut. Sembang, tak ada result. Betul tak? Jadi that's why anda kena buat cepat. Okay? So duplikasi ni sangat penting. Okay? Jom mulakan duplikasi anda sekarang. Saya nak mengajak anda untuk memulakan duplikasi itu sekarang. Tak payah tunggu lama-lama. Pertama sekali, identify people. Mungkin susah nak identify, tak apalah. You ajak dulu 20 orang bawah you tu untuk buat apa yang you buat. So macam mana nak buat? Macam mana kita nak mulakan duplikasi? Okay, malam ni saya kongsikan sikit gerak kerja bagaimana duplikasi itu akan berlaku. Yang paling penting sekali ialah anda mesti tunjukkan. You have to lead. Then people can see you. Barulah jadi 3 T ni tadi. T yang pertamanya ialah barulah group you, ejen-ejen anda boleh tiru cara kerja anda. Dan mereka akan dapat apa yang anda dapat. Okey, ini contoh gerak kerja. Ini contoh gerak kerja. Kan saya kata tadi tu, anda masih boleh bekerja dengan 8 jam. Tapi anda leveragekan masa anda hari ini, anda boleh dapat 40 jam. Daripada mana? Daripada kerja berpasukan. Baik, ini adalah gambaran gerak kerja. Okey, anda tengok kat sini. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ini contoh yang saya bagi. Tetapi mungkin leader anda ada kaedah mereka sendiri terpulang. Saya tak kisah, mana-mana kaedah pun boleh, macam-macam cara pun boleh. Yang pentingnya adalah result. If you don't like the result, change your approach. Okay, if you don't like the result, you buat, tak ada juga result. Tukar approach. Tukar cara lain. Okay, ini saya bagi gambaran. Okay, mari kita tengok sama-sama table ni.
Okey, dengan 4 orang ni tadi, A, B, C, D ni tadi, so apa yang anda bagi tahu dan apa yang anda perlu buat? Leadership by example kan. Pertamanya ialah buat prospecting. Prospecting ni mesti dibuat setiap hari. Walaupun anda dah level leader ke, dah level super leader ke, dah level jutawan ke, anda kena keep on buat prospecting ni setiap hari selama 7 hari. Dalam seminggu tu hari-hari buat. Buat. Minggu kedua buat lagi. Bang, abang masih buat lagi bang. Kata, kenapa pula? Abang kan dah pendapatan lain macam sekarang ni. Masih buat. Kalau kita tengok hari ni, Murti masih buat. Kak Tun tadi tu, masih buat. Kak Siti, masih buat. Cikgu Madi, masih buat. Ramai leader-leader kita yang masih buat. Mereka tidak berhenti. Sebab apa benda ni dah jadi satu rutin bagi mereka. Satu hari, tak ada orang tu. Kalau tak bercakap tu rasa nak demam, betul tak? Kalau satu hari tak bercakap rasa nak demam. Apa kena aku ni rasa tak kena. Sebab dia tak bercakap. Oh, siapa conteng slide ni? Aduh. Okey. Pertamanya ialah prospecting. Pastikan semua anda dan kumpulan anda buat prospecting setiap hari, never fail. Prospecting ni macam-macam lah. Anda boleh promote ke, anda boleh share ke, boleh buat WhatsApp ke, anything you boleh buat tiap-tiap hari. Okay? Yang keduanya buat sharing. Sharing ni termasuklah table talk, SGP, BV SGP, anda boleh buat secara online, boleh buat secara offline. Tetapi aktiviti ni mesti dibuat setiap hari. Setiap hari mesti anda ada aktiviti. Terpulanglah, termasuk table talk ke, nak buat SGP ke, nak buat 2 orang saja ke. Tapi hari ni ada 1 orang saja. Prospek dapat jumpa 1 orang je. Hari ni buat table talk 1 orang. It's okay. Tapi you tak akan buat, you tak akan sempurna kalau hari tu tak ada prospek ataupun tak ada table talk. Table talk offline ke online ke tak kisah. Okay? Dan yang ketiganya adalah closing. So anda mesti ada satu ratio. Maksudnya dia kena ada satu jumlah dalam seminggu ni, paling minimum pun mesti sekurang-kurangnya ada 4 closing daripada income you sendiri. So maknanya setiap minggu paling minimum pun anda dapat 4 closing. Kalau minggu tu ada dapat 3 closing, maksudnya something wrong somewhere. Anda tak kekalkan anda punya momentum. Jadi hari ni pastikan, tak jadi ni. Hari Isnin, hari ni dah hari Jumaat ni. Baru 2 closing ni. Aku kena dapat lagi 2 ni sebelum hari Ahad ni. Nampak tak? So you the one who challenge yourself. Itu yang kita nak. Jadi bila anda buat macam tu, target anda 4 closing seminggu dan semua business partner anda tentu pun anda pun settingkan kepada mereka, jom aku punya target 4 hari 4 closing seminggu. Jadi diorang pun akan kata okey lah, kita buat sama-sama bro. Kau buat 4 closing minggu ni, aku buat 4 closing, akak pun buat 4 closing, abang pun sama bang. Sama-sama kita buat 4 closing. Nampak tak? So kita mengajak mereka buat bersama-sama. Jangan kita arahkan dia. Okey, minggu ni aku nak engkau dapat 4 closing tau. Engkau pun dapat 4 closing. Akak saya pastikan akak minggu ni akak dapat 4 closing. Jangan buat macam tu. Sebab apa sekarang ni, hari ni you sendiri closing tak 4 tu. Kalau you sendiri pun tak closing 4, you macam mana nak bagi orang? Leadership by example. So, bila you closing, Isnin you closing 1. Selasa you dah closing 2 dah. Dah 3 dah. Hari Rabu you closing lagi 1. Alhamdulillah. Baru 3 hari saya dah closing 4 dah pun. Saya rasa anda pun boleh buat macam ni cepat-cepat. Nampak tak? So ini budaya yang sentiasa ada dalam networking. Dan last sekali kat sini adalah coaching. Jadi kena rajin coaching. Okey, kena check balik imbalance apa yang diceritakan oleh Mr. Bala minggu lepas, ingat tak? Dia kata bila apa-apa saja, sama ada kita capai result kita, tak capai result kita, buat review balik. Kalau semua grup kita ni capai target kita, kita target nak 100 RP. 4 orang daripada grup kita semua dah capai target 4 RP. So kita review juga. Tanyalah semua kepada anda semua, 4 orang core player saya ni dah dapat 100 RP, tahniah ya. Okey, jadi macam mana? Boleh tak minggu depan kita upkan lagi 200 RP pula? Boleh. So you review balik. Macam mana kita boleh dapat 100 RP tu? Apakah dia benda yang kita buat? Okey, lepas tu reflect balik. Okey, kita buat reflect balik dan kita refine balik. Macam mana hari ni ada yang dapat, ada yang tak dapat. Jadi kena buat coaching ya. Coaching ni sebaik-baiknya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu you jumpa balik dengan 4 orang you ke ataupun 8 orang ke. Okey, yang you memang lead dia, you memang guide dia, ya. So, akhir kata daripada saya, okay, untuk sesi training pada malam ni adalah bertindak sekarang. Dia dah tak perlu apa-apa lagi dah. Pertamanya saya dah kongsikan dah. Okey,
3T tu tadi, tiru meniru, tolong menolong dan juga tegur menegur. Saya pun dah ajar anda tentang 4 step tadi tu. Okey, pertamanya ingat lagi tak? Pertamanya adalah apa kita kena buat sekarang ni dah teach them, ajar mereka. Yang keduanya help them, bantu mereka. So yang ketiganya adalah lead them. Duduk depan, tunjukkan dia contoh macam mana kita buat kerja supaya dapat hasil. Dia tengok kita buat kerja dapat hasil, maka dia pun akan buat apa yang kita buat. They do what you do, they say what you say. They do what you do, they say what you say. Itu adalah duplikasi. Okay, itu adalah duplikasi. Dan yang terakhir sekali ialah grow them. Orang yang hebat adalah orang yang melahirkan ramai orang yang hebat. Jadi kalau kita ni tak lahirkan lagi ramai orang hebat lagi ni, maksudnya kita belum cukup hebat lagi ni. Jadi kita kena lagi kuat kerja untuk melahirkan lebih ramai lagi orang hebat. Kan? Jadi kalau dalam top 30 tu, kalau boleh tu, top 30 tu, 30 tu, semuanya orang kita. Semuanya daripada rangkaian kita. Oh, itu memang duplikasi power lah. Kena ada. Semua orang, ejen-ejen, kena ada target macam tu. Kena ada mentality fight macam tu. Kena ada challenge macam tu. Kena ada satu target yang macam tu. Saya nak 30 orang ni semua orang saya. Apa salahnya? Tak apa. Sebab apa? Semua leader akan cakap benda yang sama. So ini adalah persaingan yang sihat. Persaingan yang sihat. So saya rasa itulah saja. So kita akan berhenti kat sini. Minta ampun dan maaf. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya mengharapkan kepada tindakan segera daripada anda. Perubahan dapat dilakukan kepada siapa yang menonton live kita, live saya pada malam ni berkenaan training ni. So anda boleh bawa balik kumpulan anda untuk buat balik perbincangan, review balik. Tadi mentor dah ajar tentang duplikasi kan. Hari ni kita kumpulkan balik kumpulan anda. Lepas tu refresh balik. Tadi mentor cakap macam ni, mentor kata macam ni. Okey, tadi mentor tunjukkan gerak kerja. Tiap-tiap hari kita kena buat apa. Bayangkanlah semua grup anda tadi tu ikut gerak kerja tadi tu. Masing-masing buat. Sekarang ni kan dah PKP, kan? Bila dah PKP macam ni, dia fokus kepada buat bisnes ni lebih tinggi sebenarnya. Komitmen untuk nak buat kerja ni, untuk nak sukses ni lebih tinggi. Sebab makin lama makin desperate. Kita cerita pasal ekonomi ke, pergerakan ke, dia nothing to do with us. Kita tak boleh buat apa-apa. Apa yang kita boleh buat hari ni adalah kita kena keluar daripada rasa tak selesa ni, okay, supaya kita keluar untuk kita bertindak. Jadikan rasa tak selesa ni sebagai penyebab untuk kita boleh bertindak dengan lebih agresif. Macam mana yang saya upload pagi ni, bila tidak ada tindakan, bila tidak ada tekanan, maka tidak ada lonjakan. Jadi kadang-kadang tekanan ni penting. Anda pressure macam ni, dia boleh melonjakkan anda lebih laju lagi. Tapi kalau anda comfortable, anda selesa, anda leisure, itu yang membuatkan graf anda mendatar. Okey, so itulah saja. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk nak luangkan masa. So ambil ilmu yang ini yang saya kongsi kepada malam ni, apply betul-betul, start buat duplikasi. Sebab duplikasi adalah salah satu daripada formula yang penting untuk anda bina rangkaian anda dengan cepat dan pantas. Lahirkan lebih ramai lagi orang-orang berjaya bersama-sama dengan anda. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Be a result oriented, ya. Okey, sekian dulu. Selamat malam. Bolten Power. Terima kasih. Assalamualaikum.